kasih Datuk Yang di-Pertua, dan saya rasa gembira kerana Menteri sendiri akan jawab ucapan penangguhan saya yang berkenaan dengan kementerian dia. Datuk Yang di-Pertua, dasar sumber manusia Kerajaan Persekutuan yang tidak konsisten. Kejap sini, kejap sana. Datuk Yang di-Pertua, Menteri lari. Tak, teruskan Yang Amat. Jalan sini, jalan sana. Ya. Meruncingkan lagi masalah kekurangan pekerja, mengelirukan para pelabur dan mengurangkan daya saing Malaysia berbanding dengan negara jiran. Sekian sudah lama para pelabur mengadu bahawa mereka gagal merekrut pekerja yang mencukupi. Masalah ini mencegah mereka daripada mengembangkan perkilangan mereka dan membuka kilang-kilang yang baru. Memandangkan rungkutan sebegini, saya amat kesal kerajaan pusat telah mengambil langkah yang terburu-buru apabila mereka membekukan pengambilan pekerja asing dan menolak permohonan pembaharuan permit pekerja asing tanpa amaran pada masa dahulu. Tindakan kerajaan pusat sebegini menunjukkan mereka tidak prihatin terhadap keperluan para pelabur dan keperluan ekonomi negara. Maka tidak hairanlah ramai di antara pelabur sudah pun mula memindahkan pelaburan mereka dari Malaysia ke negara-negara jiran kami, terutamanya bagi negeri Selangor yang menyumbang sebanyak 35% daripada GDP Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, masalah ini perlu diselesaikan segera. Justru itu, saya menyeru kerajaan supaya membenarkan Malaysian Industrial Development Authority ataupun MIDA untuk menentukan pengambilan pekerja asing bagi bidang perindustrian di Malaysia secara case by case, kerana MIDA yang paling memahami keperluan buruh para pekilang dan industri. Dan pada masa yang sama, Kementerian Sumber Manusia dan Jabatan Immigration tidak boleh berlengah-lengah tetapi mestilah memberi sokongan padu kepada MIDA dengan memberikan kelulusan yang diperlukan bagi projek perindustrian yang telah pun dikaji dan diluluskan oleh MIDA. Usah lagi berlengah-lengah kerana birokrasi semata-mata. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin menggesa Kerajaan Persekutuan untuk memberi kelulusan permit kerja sementara bagi 90,000 orang pelarian yang berada di Malaysia bagi melegakan masalah kekurangan pekerja kami. Para pelarian ini tidak dapat menyokong diri ataupun menyumbang kepada sesiapa pun walaupun sihat kerana mereka tidak diberikan permit kerja. Adalah lebih baik sekiranya Malaysia membenarkan mereka untuk bekerja dan pada masa yang sama melegakan kekurangan pekerja kami di Malaysia. Sekiranya Kerajaan Persekutuan tidak menyelesaikan isu kekurangan pekerja ini, Malaysia bukan sahaja akan gagal mencapai masyarakat yang bergaji tinggi, tetapi kita juga akan hilang keyakinan para pelabur, hilang daya saing dan hilang kepercayaan terhadap model ekonomi baru yang dilaungkan oleh Perdana Menteri kita. Sekian, terima kasih. Ya, sila Yang Menteri. Datuk Yang di-Pertua, merujuk kepada ucapan penangguhan oleh Yang Berhormat Seperti, Kementerian saya ingin menjelaskan bahawa dasar kerajaan terhadap guna tenaga kerja di negara ini adalah mengutamakan pekerja tempatan. Walau bagaimanapun, kerajaan memberi kelonggaran serta membenarkan pihak majikan, khususnya pelabur luar mengambil pekerja asing dan membuka pegawai dagang dalam bidang-bidang tertentu yang mana jawatan itu tidak dapat dipenuhi oleh pekerja tempatan. Kerajaan sentiasa memantau guna tenaga yang diperlukan oleh pihak industri dan pelabur luar bagi menggalakkan pertumbuhan industri negara. Oleh itu, kerajaan mempunyai strategi dan perancangan khusus dalam membangunkan guna tenaga kerja negara. Kerajaan akan meneruskan pelaksanaan program-program latihan kemahiran kepada belia selepas sekolah dan pekerja industri bagi memenuhi keperluan majikan dan para pelabur dan pelbagai sektor perindustrian. Ingin dijelaskan bahawa dalam seberang keputusan yang dibuat oleh kerajaan, kepentingan negara dan faedah kepada rakyat adalah diutamakan sejajar dengan konsep rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Bagi maklumat Yang Berhormat Seperti, kerajaan terpaksa mengambil keputusan untuk membekukan pengambilan pekerja asing pada Februari 2009 setelah negara dilanda kegawatan ekonomi serta menghadapi impak kemeleselesetan ekonomi yang memberi kesan kepada rakyat apabila syarikat-syarikat mula mengambil tindakan mengurang dan melakukan pemberhentian pekerja.
Dalam perkara ini, sekiranya kerajaan gagal mengambil tindakan pembekuan pengambilan pekerja asing pada masa tersebut, Malaysia akan menghadapi masalah pengangguran di kalangan rakyat tempatan serta berlaku kemanjaran pekerja asing. Keadaan ini akan memberikan impak negatif ke atas ekonomi dan rakyat negara ini. Datuk Yang di-Pertua ingin dimaklumkan bahawa apabila ekonomi negara beransur pulih pada suku ketiga tahun 2009, kerajaan telah membuka semula pengambilan pekerja asing yang dibekukan dan masih mengekalkan pembekuan dalam subsektor yang tidak memberi sumbangan tinggi kepada ekonomi negara. Pengambilan pekerja asing bagi sektor perkhidmatan masih dibekukan kecuali bagi subsektor tukang masak, pembersihan dan pencucian serta pekerja resort Pulau Peranginan. Bagi maklumat Dewan Yang Mulia ini, begitu juga apabila permintaan ke atas produk perkilangan seperti plastik, sarung tangan getah, perabot serta elektrik dan elektronik meningkat, kerajaan telah membuat keputusan pengambilan pekerja asing secara fast track bagi menangani masalah kekurangan guna tenaga di sektor ini. Berikutan dengan ini, Jawatan Kuasa Kabinet mengenai pekerja asing dalam mesyuarat Jabatan Menteri telah memutuskan untuk memberi kebenaran pengambilan pekerja asing dan daripada itu 1,320 majikan telah mendapat peluang untuk mengambil pekerja-pekerja asing. Pada masa ini terdapat seramai 1,8 juta pekerja asing di negara ini berbanding dengan kira-kira 10 juta pekerja tempatan. Urusan pengambilan pekerja asing adalah diuruskan melalui pusat pengurusan setempat One Stop Center. Di antara agensi-agensi yang terlibat di dalam pusat pengurusan tersebut ialah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, CIDB dan Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Untuk maklumat yang berhormat seputih, urusan kelulusan pengambilan pekerja asing bagi pelaburan baru di sektor perkilangan adalah di bawah bidang kuasa MITI, yang mana MIDAH ada sebuah agensi di bawah kementerian tersebut. Justru cadangan supaya kuasa diberi kepada MIDAH untuk menentukan pengambilan pekerja asing adalah tidak relevan kerana sudah dibuat pada masa sekarang. Kerajaan menggalakkan pelaburan berintensikan modal dan teknologi tinggi. Justru untuk masa hadapan, negara memerlukan lebih ramai tenaga profesional dan mahir dan dapat mengurangkan pengambilan pekerja asing tidak mahir di negara ini secara berperingkat. Bagi tujuan ini, bahawa di bawah rancangan Malaysia ke-10, kerajaan mensasarkan peningkatan tenaga mahir daripada 23% kepada 35% tenaga pada tahun 2015 dan kita berharap melalui segala langkah-langkah ini, kebergantungan kita kepada pekerja asing akan dikurangkan. Terima kasih.